Okey. Dia kata ambil tuala yang bersih, lapkan sehingga kering. Baik. Okey. Boleh terima tak kawan-kawan buat? Boleh ya. Bagus. Seterusnya kumpulan yang kedua. Okey. Apa nak buat? Mari tengok depan. Okey. Ustazah nak sediakan bagi tahu kat kawan apa yang perlu kamu buat mula-mula sekali. Okey. Buat, bagi tahu kat kawan. Dengar tak? Okey, lapkan air kencing tersebut. Kemudian percikkan air yang bersih. Seterusnya lapkan najis tadi dengan menggunakan tuala yang bersih. Okey, bagus. Wakil dari kumpulan 3. Okey, datang ke depan seorang. Okey. Okey, bagus. Nantiskan air. Ambilkan bersih lap semula. Bagus. Okey, kumpulan seterusnya. Okey, kumpulan belakang akan benar. Mari depan. Okey, Kak Izian, buat macam mana? Bagi tahu kat kawan ada ya. Okey. Macam tu banyak sikit. Okey. Perlu kamu ingatlah yang pertama mesti hilang air dia. Rupa dia tidak ada rupa di tempat air tersebut. Okey. Nantiskan air. Terakhir. Lapkan dengan kain yang bersih. Okey, bagus. Okey, kumpulan yang terakhir. Kumpulan sini. Jami. Jami kan perempuan. Bagi tahu kawan. Okey. Okey, yang ini air kecil adik Syami dia kecil. Adik dia kecil lagi. Minum susu mak dia je. Okey, Syami, bagi tahu kawan apa yang perlu kamu buat. Pertama. Lap yang okey, bagus. Nantiskan air yang bersih. Okey, dan akhirnya lap semula tempat yang terkena najis tersebut. Okey. Konok dah buat macam ni? Nak lain nak cuba tak? Nak nanti kita cuba kemudian ya. Okey, tadi kawan-kawan tunjuk. Okey, macam mana kita nak cucikan najis kalau najis muka papa. Okey, macam mana cara-cara nak cucikan najis muka papa? Ada berapa langkah? 3 langkah. Okey, langkah yang pertama apa perlu kamu buat? Lapkan najis tersebut. Langkah yang kedua apa perlu kamu buat? Nantiskan air. Air apa tu? Air mutlak ataupun air yang bersih. Dan langkah yang ketiga apa perlu kamu buat? Lapkan najis tersebut dengan kain yang bersih sehingga kering. Bagus. Okey. Boleh saya tanya sekali lagi sebelum kita Ustazah nak uji kamu sama ada kamu faham ke tak. Ustazah tanya sekali lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan najis muka papa? Najis yang ringan. Yang tu saja. Okey, bagus. Saya nak tanya seorang. Izzat. Bagus tak apa. Cuba jawab. Kuat-kuat. Air kecil kanak-kanak lelaki yang berumur bawah 2 tahun yang menyusu susu ibunya sahaja. Okey, bagus. Bagus kan Izzat? Jawapan yang tepat. Okey, yang minum susu ibunya saja kanak-kanak berumur 2 tahun ke bawah. Lelaki, kalau perempuan tak dinamakan najis muka papa. Kalau perempuan dinamakan najis
mutawasitah. Tapi kita hari ni Ustazah nak ajar kamu tentang najis mukhaffafah sahaja. Okey. Baik. Kamu tengok di sini langkah-langkah macam mana kita nak menyucikan najis mukhaffafah. Pertama, kita dah tahu kamu cakap tadi, lapkan tempat yang terkena najis tadi dengan kain yang kering. Yang kedua, kita kaitkan air lap ke atasnya. Yang ketiga apa? Lapkan tempat tersebut hingga kering. Lapkan tempat tersebut hingga kering. Okey, yang ni kamu dah tengoklah apa yang kita gunakan untuk menyucikan najis tadi. Okey. Baik. Sekarang Ustazah nak uji dekat kamu. Ustazah nak uji sama ada kamu faham ke tidak. Boleh? Okey, kau jawab soalan dalam ni. Tolak dulu ni. 20 minit. Jadilah. Okey, tak dapat terus buat. Siap kawan. Okey. Buat jawapan lagi. Okey, masa dah cukup. Boleh kita bincang balik? Okey, baik. Tengok balik soalan kamu. Kamu boleh tukar dengan kawan kamu kertas kamu tu. Okey, boleh tukar. Okey, kita tengok soalan 1. Nanti dulu. Soalan 1, okey, tolong writekan ke situ. Apakah maksud najis mukhaffafah? Nak jawab kat tangan. Okey, Azim. Puan-puan Azim bangun. Apa jawapan dia? Okey. Dia kata najis yang ringan iaitu air kecil kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang minum susu ibunya sahaja. Okey, kelas. Betul atau salah? Betul. Okey, bagus. Okey, kita tengok soalan kedua. Tulis nombor bagi langkah menyucikan najis mukhaffafah. Okey, siapa yang nak jawab? Okey, Bu Syairah. Syairah bagi tahu nombor 1 apa dia? Okey, kemudian okey, seterusnya. Okey, dia kata yang pertama, lapkan dahulu najis tersebut. Yang kedua, renjaskan air yang bersih iaitu air mutlak di tempat yang terkena najis. Dan yang ketiga, lapkan dengan kain yang bersih. Okey kelas, betul atau tidak? Betul. Okey, bagus. Okey, soalan yang ketiga. Kita bagi peluang dekat Zarif. Okey, bagi pada Zarif. Okey Zarif, apakah alatan yang digunakan untuk menyucikan najis? Air yang bersih atau air mutlak? Air yang bersih atau air mutlak lagi? Kain yang bersih. Kain yang bersih. Okey, kain yang bersih dan air mutlak. Okey, bagus. Kemudian, okey. Soalan seterusnya, tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, kamu jawab betul atau salah. Bagi kumpulan yang depan pula. Kita tengok. Tak ada wakil lagi kan kumpulan depan. Bagi siapa yang belum lagi jawab. Okey. Bagi orang lain pula Umi. Bagi orang lain pula, siapa nak cuba?
adalah najis yang sederhana. Betul atau salah? Dia kata salah. Okey, betul atau salah? Salah. Okey, salah. Bagus. Soalan yang kedua. Najis mukhafafah ialah air kecil kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibunya sahaja. Siapa yang nak jawab? Bagi peluang pada orang lain pula. Okey, Adawiyah? Ha? Betul. Okey, jawapan dia apa? Betul. Yang ketiga. Okey, siapa nak bacakan soalan dan jawab terus? Okey, Dayana. Baca kuat-kuat. Betul atau salah? Okey, betul. Soalan yang keempat. Murid lelaki pula tak dengar murid lelaki siapa lagi ya? Bagi peluang dekat siapa yang tak jawab pula. Okey. Jangan cuba bagi orang yang pula. Okey, siapa? Faisal. Okey, Faisal. Baca kuat-kuat. Bagi tahu betul atau salah. Okey, betul atau salah? Salah. Okey, bagus. Siapa yang betul semua? Angkat tangan. Okey. Ramai yang betul. Semua, alhamdulillah. Allah rasa semuanya dah faham. Siapa yang ada salah juga? Ada? Okey, salah berapa tu? Salah satu saja, tak apa. Nanti Ali kalau tak faham, Azim tak faham, siapa-siapa yang tak faham boleh tanya Ustazah kemudian nanti. Baik. Ustazah rasa cukup saja untuk hari ini. Kalau macam mana pun, Ustazah harap kita semua dapat menjaga kebersihan. Okey, dapat menjaga kebersihan di diri kita. Jangan biarkan diri kita kotor. Kerana bila diri kita kotor, kita tidak dapat melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Okey. Rasulullah pun bersabda, apa dia? Rasulullah bersabda, dia kata, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Kamu nak tak jadi orang yang beriman? Kalau nak jadi orang yang beriman, kita kena sentiasa menjaga kebersihan kerana Allah ni sayang pada orang yang bersih. Nabi Muhammad pun sayang pada umat dia yang bersih. Kamu sayang tak pada orang yang bersih? Sayang. Kalau kita nak sayang pada orang bersih dan kita nak disayangi oleh Rasulullah dan kita nak disayangi oleh Allah, kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan. Boleh faham? Boleh. Okey, cukup saja untuk hari ini. Kamu boleh